pada sesi webinar Sistem Pengurusan Kualiti Perkongsian Amalan Positif. Bersama-sama dengan saya Dr. Elsa, saya Ketua Unit Audit Kualiti QMAC, dan rakan seperjuangan saya Dr. Xiao Yan Lee, Ketua Unit Dokumentasi QMAC. Salam sejahtera Dr. Elsa dan juga semua warga UM yang bersama dengan kami pada petang ini. Dr. Elsa, saya masih ingat tahun lepas kita pun ada kat tempat ini adakan webinar pertama dari QMAS yang berkaitan dengan sistem pengurusan kualiti UM. So tahun ini kita ada di tempat yang sama tapi topik yang berlainan. So tahun ini kita akan fokus kepada amalan positif. Tapi yang berbeza kali ini Dr. Elsa, kita ada dua tetamu khas. Betul, kita berbesar hati menerima kedatangan dua tetamu kita. Di sebelah kiri saya sini Profesor Madya Dr. Hazli Azil Ilyas daripada Fakulti Kejuruteraan yang akan berkongsi amalan positif yang telah beliau ketuai di Fakulti Kejuruteraan. Dan di sebelah kiri beliau pula ialah Puan Asniza Asy'ari daripada Kolej Kediaman Kedua bahagian Hal Ehwal Pelajar. Selamat datang. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat datang bersama-sama dengan kami pada hari ini. So hari ini ada 4 orang. Okay, legalah sikit saya ni. Okay, kita tahu Dr. Elsa bahawa amalan positif dalam sesebuah organisasi ni actually sangat penting dalam memastikan pembangunan dan juga terus kekalkan kita punya sistem kualiti. So di UN sebenarnya kita ada banyak amalan positif. Okay, so yang ekoran daripada projek penambahbaikan berterusan dan juga sesetengah amalan positif adalah dikenepasti ketika audit kualiti tanaman. So hari ini kita akan berkongsi dengan warga UN 6 amalan positif yang dikenepasti pada audit kualiti tanaman AKD tahun 2020 dan juga 2021. So seperti yang dipaparkan di depan skrin ini, kita ada amalan positif dari PDJ Akademik dan juga PDJ Non-Akademik. Kita ada dari Fakulti Kejuruteraan iaitu projek berkaitan dengan IFAS. Kita ada juga Jabatan Pendahari yang projek keperkesanan pengurusan kewangan melalui naziran. Kita ada Pusat Hubungan Antarabangsa, projek dia yang bernama MOU atau MOA Sistem Website. Bahagian HEP, Hak Ehwal Pelajar yang berkaitan dengan projek Kolej Ceria. Fakulti Perubatan, training medical student to give feedback on teaching activities, dan juga yang last kali kita ada amalan positif daripada UMCSEC, exercise pendokumentasian SOP. Mungkin kita boleh mulakan sesi perkongsian kita dengan Dr. Hazli. Dr. Hazli dari Fakulti Kejuruteraan. Apa khabar Dr. Hazli? Alhamdulillah sihat. Cuma ada sedikit sesama je lah. Okay. Mungkin disebabkan oleh demam pilihan raya sebelum ni dan juga demam Piala Dunia yang sedang berlangsung sekarang. Banyak kerja sibuk. Dan juga tidak lupa demam Piala Malaysia di mana perlawanan akhir akan diadakan tiap-tiap saya Sabtu ini di antara JDT menentang Selangor. Okey. Oh, banyak demam tu Dr. Hazli. Itulah. Okey. Boleh tak kalau Dr. Hazli ceritakan kat kita lebih kurang secara ringkas lah tentang projek IFAS yang dijalankan di Fakulti Kejuruteraan. Okey, baik. Terima kasih Dr. Elsa. Okey, sebelum saya ceritakan sedikit sebanyak tentang projek IFAS ini secara ringkas, izinkan saya terangkan sikitlah motivasi ataupun latar belakang daripada projek ini. Baik, selama ini bagi urusan yang berkaitan dengan penilaian pelajar ijazah dasar, pelajar ijazah tinggi di Fakulti Kejuruteraan, penilaian bagi seminar proposal defense, PD, dan juga candidate defense dibuat dengan mengisi borang-borang secara manual, iaitu dalam bentuk Word document ataupun PDF. Jadi penilai yang terdiri daripada pensyarah fakulti perlu mengisi borang secara manual, dan ini menyebabkan ada beberapa masalah ataupun kekangan timbul. So contohnya di antara masalah-masalah yang berkaitan adalah yang pertama, banyak masa diambil oleh pengurusi dan panel seminar
proposal defense dan kinerja defense untuk mengisi borang manual ini, kerana mereka perlu menaik dan juga selepas itu mereka perlu menghantar borang secara manual melalui sama ada melalui email ataupun hantaran tangan. Yang kedua, mungkin ada kebarangkalian bahawa terdapat kesilapan dalam penyeraan markah, terutama daripada penilai, kerana penyeraan di dalam borang secara manual adalah dalam bentuk Word document. Ya, betul. So jadi kebarangkalian untuk penyeraan markah silap itu ada. Dan ketiga, pengurusi dan juga panel kinerja defense, proposal defense dan juga thesis seminar mungkin menghadapi kekeliruan semasa hendak menghantar borang penilaian tersebut. Salah nama, salah Ya, markah betul. dan sebagainya. Ya, betul. Jadi betul. selain itu mereka tidak pasti kepada siapa yang harus hantar. Dan keempat, mungkin pentadbir ijazah tinggi mengambil masa yang agak lama untuk memproses keputusan dan juga perlu menunggu borang-borang tersebut dikutip secara manual. Jadi kesemuanya dilakukan secara manual. Jadi melihat daripada masalah ini, kami saya bersama pihak Timbalan Dekan Ijazah Tinggi cuba mencari satu penyelesaian untuk mengatasi masalah ini. Jadi kami bercadang untuk membangunkan sebuah sistem yang dapat mengatasi masalah-masalah ini yang dipanggil, yang kami namakan Electronic Form Assessment System ataupun secara glamournya IFAS. IFAS. Pandai Dr. Hazli bagi nama glamour. Memang fast. Senang kita ya, nak fast, ingat ya. nama dia. Ini nama ni sebenarnya datang daripada pejabat Timbalan Dekan itulah. Okey. Jadi saya laksanakanlah apa yang mereka perlukan. Jadi IFAS ni sebenarnya adalah satu aplikasi yang dapat menjana butiran pelajar ijazah tinggi secara automatik ke dalam borang penilaian kinerja defense, thesis seminar dan juga proposal defense. Selain itu, ia dapat mengira markah penilaian yang diberi oleh penilai secara automatik ke dalam borang penilaian, menghantar borang penilaian seminar thesis, PD dan CD yang telah dilengkapkan secara automatik kepada pentadbir ijazah tinggi. Selain itu, pentadbir dapat memberi peringatan secara automatik kepada penilai dan pengurusi, kepada pengurusi dan penilai yang masih belum menghantar Sebab borang-borang kadang-kadang tersebut. pentadbir pun lupa juga nak hantar kan. Ya, Kita betul. banyak dengan tugas masing-masing. Jadi apabila dilakukan secara manual, kadang-kadang ada yang terlambat hantar dan masih belum follow up. Dan satu lagi mengenai IFAS ini adalah ia dapat menyimpan borang penilaian yang telah dihantar secara sistematik, iaitu borang yang telah dihantar disimpan di dalam folder tertentu. So, sistem sebegini dapat membantu kita lah dalam lebih tersusun, lebih sistematik, dan kalau datang audit ke apa pun semua dah ready tak ada masalah. Betul. Ya. Okey, mungkin kita boleh mainkan video tentang projek IFAS untuk melihat dengan mata kita sendiri bagaimana agaknya rupa IFAS ini.
kasih. So kita dapat lihat macam mana rupa eFAST tu ya. Platform apa yang digunakan untuk aplikasi ni Dr. Hazli? Okey, platform yang digunakan adalah Microsoft 365. Oh, dalam Microsoft 365 pun boleh buat ya? Ya, betul. Okey. Di mana beberapa apps yang terdapat di dalam Microsoft 365 digabungkan dan digunakan untuk membentuk eFAST ini. Contohnya Power App, Power Automate, Outlook dan MS Teams. Jadi dengar macam sukar kan? Tetapi sebenarnya sekiranya kita tahu fungsi setiap apps ini dan juga kita tahu apa proses yang kita mahukan, prosedur yang kita mahukan, bagaimana ia berjalan, sebenarnya kita tidak mustahil untuk membangunkan sistem seperti ini. Oh, patutlah dalam Microsoft 365 tu ada macam-macam apps kita duk guna yang biasa. Ya. Microsoft Office, Microsoft Forms, yang lain semua tak guna. Mungkin hari ni kita dapat ilmu baru kita boleh guna apps lain di Microsoft 365. Tapi Dr. Hazli, saya masih confused kat sini. Boleh tak Dr. Hazli mungkin kongsi sikit macam mana secara ringkas macam mana nak membangunkan platform tersebut, dan ada tak aplikasi lain yang telah dibangunkan oleh Dr. Hazli? Okey, sebenarnya bukan saja eFAST yang saya bangunkan, tapi ada juga beberapa aplikasi yang telah saya bangunkan bersama pasukan di Fakulti Kejuruteraan yang menggunakan konsep yang sama, iaitu yang dipanggil Academic Advisory System dan juga e-confirmation letter. So jadi bagi Academic Advisory System, ia adalah satu aplikasi yang membolehkan penasihat akademik untuk menyimpan catatan mesyuarat yang telah mereka adakan ataupun pertemuan yang mereka adakan bersama pelajar di bawah seliaan mereka. Dan juga mereka dapat, penasihat akademik dapat menggunakan aplikasi ini untuk memberi peringatan kepada pelajar mereka untuk bertemu dengan mereka. Bagi e-confirmation letter pula, ini adalah lebih kepada pentadbir di Fakulti Kejuruteraan yang menjaga surat pengesahan pelajar. So jadi daripada aplikasi e-confirmation letter ini, pentadbir tersebut dapat menjana surat pengesahan pelajar secara automatik. Jadi kalau bayangkanlah setiap semester kami menerima permohonan untuk pengesahan surat pengesahan ini sebanyak 1,000 setiap semester. Banyak. Ya, betul. Jadi selama ni bayangkan sekiranya mereka pentadbir tersebut membuat secara manual, iaitu copy dan paste ke dalam dokumen Word, kemudian menukar kepada PDF dan kemudian muat naik ke email, kemudian hantar email pada pelajar. Betul lah. Sepatutnya dah zaman sekarang ni kita dah tak buat dah benda-benda macam ni. Ya. Kita kena import Dr. Hazli. Oh, boleh. Okey, Dr. Elsa, saya rasa menarik sungguh eFAST ni kan, betul tak? Betul. So, ada apa lagi yang Dr. Hazli nak share dengan kami berkaitan dengan aplikasi ini? Okey, baik. Mungkin saya boleh tunjukkan sedikit interface ataupun muka perantara bagaimana sistem ini berjalan. Okey, so ini adalah seperti yang terpapar. Ini adalah main page ataupun muka utama aplikasi ini. So jadi apabila pengguna masuk ke dalam app ini adalah muka pertama yang mereka akan lihat. Okey, so jadi terdapat butang untuk pentadbir, pengguna dan juga panduan bagaimana untuk menggunakan aplikasi ini. So kita tekan mana yang berkenaan lah. Ya. Okey. So, jadi ini adalah muka utama bagi pengguna, iaitu ini adalah contoh untuk candidate defense, di mana terdapat butang untuk pengurusi, butang untuk penilai, dan juga butang kembali. Okey, so jadi ini adalah contoh muka bagi pengguna,
setelah mereka masuk ke dalam sistem, di mana semua maklumat pelajar yang mereka perlu menilai telah terpapar. Jadi apabila penilai mengisi borang candidate defense, mereka tidak perlu lagi mengisi maklumat pelajar secara manual. Ini kerana sistem telah maklumat tersebut telah ditarik daripada sistem yang telah dimasukkan oleh pentadbir fakulti. So jadi ini adalah contoh muka utama bagi pentadbir. So jadi dalam aplikasi ini pentadbir boleh menambah senarai pelajaran baru, menukar ataupun melihat maklumat yang telah dimasukkan, dan juga kembali kepada laman utama. Okey, saya rasa itu saja. Okey, nampak memang e-FAST ni dapat mempercepatkan proses Seminar 1, Seminar 2 di setiap PTJ Akademik. Betul? So, Dr. Elsa, saya rasa selepas webinar ini Dr. Hazli boleh dah jadi konsultan, pakar konsultan untuk aplikasi kat Universiti Nelayan ni dah. Saya sangat tertarik lah dengan Dr. Hazli boleh bangunkan banyak aplikasi macam ni. Berapa lama masa yang Dr. Hazli makan untuk nak mempelajari, untuk nak buat aplikasi macam ni? Okey, baik. Sebelum saya menjawab soalan Dr. Elsa, secara jujurnya saya belajar cara menggunakan aplikasi ini semua secara sendiri. Okey. Iaitu saya tidak belajar daripada siapa pun, kecuali Google. Ya, betul. Seorang kawan baik saya, iaitu yang dinamakan Encik atau Puan Google. Oh, Puan lah. Saya tak pasti. Tapi Google adalah kawan baik saya yang banyak membantu saya semasa membangunkan sistem ini. So jadi penggunaan Google search amat mudah, kerana apa yang saya hendak lakukan semuanya sedia ada di dalam Google. Jadi saya cuma search, dan apa yang dimahukan akan muncul. Jadi saya hanya perlu mengikut langkah-langkah, dan membuat beberapa modifikasi yang bersesuaian dengan keperluan apa-apa yang saya mahukan. So jadi dari segi masa, masa yang diambil untuk belajar bagaimana untuk menggunakan apps ini, sebenarnya tiada masa spesifik, kerana saya sambil membangunkan sistem ini, saya belajar. Bermakna sambil buat, sambil belajar. So jadi ini adalah seperti konsep di pembelajaran dalam kelas. Di mana untuk pelajar-pelajar kita memahami sesuatu teori atau konsep dengan lebih mudah, mereka perlu didahkan dengan praktikal. Tidak hanya terhad kepada pembacaan, pendengaran dan penglihatan sahaja. Ini kira learning by doing, betul. Dr. Hazli. So berapa lama yang kalau aplikasi pertama yang Dr. Hazli buat tu, sambil belajar sambil buat tu, berapa lama siap? Okey, masa yang diambil tak silap saya dalam sebulan. Dalam sebulan juga. Jadi itu adalah masa yang diambil untuk membangunkan sistem tersebut. Tapi dari masa ke semasa saya membuat penambahbaikan dari masa ke semasa, mengikut berdasarkan maklum balas yang diberi oleh pentadbir, penilai dan juga pengurusi. Okey, seterusnya saya rasa kita kena beralih daripada PTJ akademik kepada PTJ non-akademik, Dr. Elsa. Okey, terima kasih Dr. Hazli atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Seterusnya kita ada perkongsian pula daripada Jabatan Bendahari. Kita tidak ada wakil daripada Jabatan Bendahari di sini, tetapi kita ada wakil video pendek yang telah dikirimkan kepada kita. Mungkin kita boleh lihat dulu video Jabatan Bendahari.
Okey. Dr. Sia, Ya, Dr. Elsa. sebelum kita teruskan dengan perbincangan amalan positif Jabatan Bendahari ni, saya ada soalan cepu mas untuk Dr. Sia. Jangan, Dr. Elsa, ini webinar live, okay? Jangan bagi soalan yang susah sangat, Dr. Elsa, please. Susah sikit je, tak Okay, susah okay. I do my best. Okey. Dr. Sia tahu tak apa maksud perkataan naziran? Naziran. Okey, Dr. Elsa. Okey, naziran tu kalau tak silap saya pemeriksaan ataupun boleh tak saya katakan seperti audit yang selalu kita jalan every year tu. Dr. Sia memang cemerlang Oh. Bahasa Melayu A1. Terima kasih. Naziran ni betul. Dia asal daripada perkataan nazir. Nazir tu orang yang membuat pemeriksaan, yang membuat pemantauan. Jadi betul lah. Dia macam satu bentuk audit pun kalau kita boleh sebutkan demikian. Jadi projek yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Bendahari ni sebenarnya dia sangat bagus sebab dia mengambil indikator daripada ketidakpatuhan kepada pengurusan keuangan dia tu. Kemudian dia lihat apa isu-isu di dalam pengurusan keuangan dia tu. Dia turun kepada PTJ, kemudian dia buat pemantauan di PTJ dan dia beri penerangan-penerangan kepada pegawai-pegawai di PTJ. Dan usaha mereka ni sebenarnya sangat efektif sebab kalau kita tengok pada tahun 2020 bilangan bilangan ketakuran kepada peraturan keuangan ni adalah sebanyak 70, tapi tahun berikutnya turun 46. Tapi paling ketara tahun ni kita tengok kesnya turun sampai 10 kes sahaja. So kita nampak keberkesanan dia di sini. So amalan ni sebenarnya dia bagus sebab dia menjadi preventif ataupun bersifat mencegah. Dan kita pun belajarlah daripada audit yang kita laksanakan. Bila kita nak tutup NC, tidak cukup sekadar kita tangani apa yang di depan kita saja, tetapi kita kena ada langkah mencegah tu sebab mencegah lebih baik dari merawat, kan Dr. Sia? Ya, betul. So pendek kata sebenarnya pemantauan dan kawalan adalah sangat penting Dr. Elsa. Betul. Sebab dengan adanya pemantauan dan kawalan barulah kita dapat kekalkan kualiti pengurusan di sesebuah organisasi kita. Okey Dr. Elsa, kita beralih lagi kepada another PTJ. Okay. So kita tahu bahawa sebenarnya kita ada banyak jenis aktiviti dan juga projek yang kita laksanakan untuk tujuan penambahbaikan sistem pengurusan kat Universiti Malaya. So amalan yang ingin saya kongsikan seterusnya adalah amalan daripada Pusat Hubungan Antarabangsa yang berkaitan dengan laman web MOU dan MOA yang mereka bangunkan kalau tak silap saya 2 tahun lepas. Okay. So mari sama-sama kita tontonkan video sebelum saya membagi ulasan yang lebih lanjut. Great kan sister ini Dr. Elsa? So ini sebenarnya merupakan satu real time management system di mana dia mengumpulkan semua MOU dan MOE dari PTJ, semua PTJ kat Universiti Malaya. So dia seumpama seperti satu sistem pangkalan data. So anytime kita nak maklumat berkaitan dengan MOU dan MOE, bolehlah kita merujuk kepada sistem ini. So tak perlulah macam dulu Dr. Elsa kita kena call PTJ satu-satu, lepas tu minta email dan barulah kita dapat keluarkan report. Betul. Dan mungkin ini juga memudahkan PTJ kan bila-bila dia mungkin ada pemantauan dari
peringkat-peringkat yang berbeza, daripada pejabat dekan ataupun mungkin daripada orang dari luar yang memerlukan data sebegini, maklumat tu dapat dicapai dengan lebih mudah. Sebenarnya secara idealnya kalau kita dapat tangkap semua maklumat yang kita laksanakan dalam Universiti Melayu ni, baru jadi senang kan. Macam dalam sistem ni kita tak perlu isi 1001 macam Excel sheet ataupun borang yang berbeza-beza macam Dr. Hazli tadi kan. Semua dah tak perlu buat dah. Mungkin Dr. Hazli pun dah dapat banyak idea untuk boleh buat aplikasi lain lagi daripada yang MOU, MOA ni. Okey. So kita dah tengok bagaimana sistem digital dapat memudahkan tugas seharian kita di Universiti Melayu. Tapi takkanlah digital sahaja jawapan kepada cara kita nak menambah baik perkara di Universiti Melayu ni, Dr. Siap? Ya, betul. Sebenarnya tidak. Warga UM jangan nak salah faham bahawa hanya dunia digital sahaja yang boleh terlibat dalam amalan positif ini. Tidak, okey? Sebenarnya sini ada satu contoh yang sangat baik. Okey, kita boleh rujuk kepada tetamu khas kita hari ini, Puan Azniza dari Kolej Kediaman 2, Puan. Salam, Puan. Apa khabar, Puan? Baik, sihat. Baik. Okey, so Puan, kita tahu bahawa Kolej Kediaman 2 KK2 ini ada juga amalan positif yang membawa konsep gotong royong. So, boleh tak Puan cerita sedikit latar belakang bagaimana KK2 mendapat idea gotong royong tersebut? Okey. Terima kasih Dr. Sial. Perkongsian hari ini saya ingin berkongsilah apa yang saya alami di Kolej Kediaman kedua, dan ianya menjadi highlight kepada amalan positif Universiti Malaya. So dia bermula daripada floor meeting yang saya adakan pada setiap minggu ataupun sebulan sekali lah. Dan dalam floor meeting tersebut saya memikirkan tugasan-tugasan semua staf Kolej Kediaman. Lepas tu bila selain penyelenggaraan, pembersihan, yang paling utama difokuskan macam perkarangan. So bila floor meeting tu kita tengok ada beberapa perkara yang kita perlu perbaiki, dan saya lihat manpower di Kolej Kediaman itu juga memainkan peranan. So perkarangan seperti sedia maklum, perkarangan Kolej Kediaman kedua tu besar. So saya ada staf perkarangan 2 orang sahaja. So 2 orang sahaja. So bayangkan 2 orang tu dengan ada masalah kesihatan, dan bila saya datang ke Kolej Kediaman kedua, saya dapati ada masalah kesihatan kepada staf saya yang di perkarangan. So Yalah, saya seorang yang suka lihat benda yang cantik. So bila saya tengok perkarangan saya, ada banyak perkara yang perlu saya perbaiki, dan itulah saya wujudkan gotong royong antara staf. Okay, idea tu dari sana lah. Ya, dari sana. So lepas floor meeting kita berkumpul, kita akan akhirkan dengan gotong royong. Ataupun saya akan buat gotong royong dulu, lepas tu baru akhirkan dengan floor meeting. Macam itulah. Itulah bermulanya bagaimana saya memulakan gotong royong yang melibatkan semua staf Kolej Kediaman tu sendiri. Sebab masalah staf yang ada masalah kesihatan dan sebagainya. Itulah saya melihat kepentingan kerja berpasukan tu dalam Kolej Kediaman tu sendirilah. Saya rasa di situ saja pun kita dah boleh dapat iktibar kan. Kadang-kadang kita nampak kekangan kita saja, tapi kita tak nampak apa opportunity lain yang ada untuk kita tambah baik sesuatu perkara tu kan. Mungkin kita tengok video pendek daripada KK2, mungkin kita dapat gambaran yang lebih jelas tentang projek daripada Puan Azniza ni.
Menarik betul Puan, gotong royong, konsep gotong royong ini. Nampaknya saya pun rasa nak bergotong royong lepas ni. Okay, tapi saya percaya semangat. Tapi saya percaya mesti ada kegangan, cabaran sebab staf pun tak ramai. Kawasan pun luas. So apa cabaran utama dalam nak menggerakkan gotong royong ini, Puan? Okey, bila sebut pasal cabaran tu, sebenarnya cabaran tu ada cabaran dalam dan luar kan. Yang pertamanya dari diri saya sendirilah. Cabaran yang saya hadapi adalah untuk memberi kefahaman kepada semua staf saya. Sebab kita memegang portfolio kerja yang berbeza kan. So saya nak memberi kefahaman untuk mengindahkan dan meringankan tugas rakan kerja kita. So saya di situlah cabarannya, bagaimana saya nak menjelaskan, memberi kefahaman kepada staf lain yang bukan kerja dia dan dia perlu buat bersama. Dan cabaran keduanya adalah bila kita dah ramai-ramai tu turun sekali kan, bergotong royong. Cabaran yang saya lihat adalah bila perkarangan tu besar, kita tengok memanglah macam Betul nampak mudah kan, nampak pegang sensor tu kita boleh potong, tapi cabaran dia tenaga yang dikeluarkan tu, dan memang kita perlukan manpower yang banyak lah. Kalau tengok daripada video tadi kan saya ada tu, so nanti lepas ni ada gambar lagi Dr. Elsa. Inilah cabaran dia. So kita dan Kolej Kediaman Kedua ni, untuk pengetahuan semua yang belum tahu, kita berbukit. So memang agak susah sikit kita punya perjalanan tu, nak mengangkut kayu-kayu yang besar kan. So inilah staff yang dah berusia yang saya kena hadapi. So kita buat perlahan-lahan, janji mencapai matlamat dengan nak mengindahkan Kolej Kediaman tu. Sebab buat sikit-sikit kan, buat minggu. Sikit-sikit setiap minggu. Dan saya support lah lokasi-lokasi yang dipilih untuk saya buat. Dan ni di pintu utama lah. Pintu utama kan menjadi tumpuan, orang kata tumpuan. So saya suka yang minimalis. So saya cakap kita buat yang terbaik lah, yang kita tak akan menggunakan tenaga selepas tu, mengurangkan sumber buruh lah orang kata kan. Kalau macam ni pun nampak kemas, cantik kan. Ni bersamalah. Kalau kita tengok dahan-dahan pokok kayu yang berat dengan muka bumi Kolej Kediaman Kedua tu, memang saya rasa tu cabaran yang paling inilah. Puan rasa kita boleh buat tak perkara yang sama kalau kita nak buat di fakulti? Selagi kita ada matlamat untuk menjayakan sesuatu tu, saya rasa boleh. Sebab budaya kerja yang saya pakai dari dulu adalah kerja berpasukan. Kita kena ada kerja berpasukan yang baik. So untuk dalam sesuatu organisasi kan kita nak capai matlamat. So nak capai matlamat tu macam ni, saya tak boleh kerja seorang-seorang. So saya perlukan orang lain. So dari situlah saya pupukkan kerjasama. Inilah keluarga KK2. So kita kena ada semangat sayangkan keluarga kita lah, sayangkan tempat di mana kita bekerja. Sensitif, belajar untuk memahami orang lain kan. Kalau tengok barisan staf saya kan, dengan usia dia, dengan kerja-kerja yang saya rasa berat lah. Kalau saya yang buat tu, saya berat. So itulah. Okay, terima kasih Puan Hasniza. Perkongsian saya rasa sangat bermakna lah, sebab selalu kita bercakap dengan sistem dokumentasi, tapi saya rasa kita tak boleh lupa sebenarnya antara perkara penting yang untuk yang akan tentukan kejayaan kita juga adalah kebersamaan, kita punya toleransi dan memahami antara satu sama lain kan. So saya rasa ini adalah satu perkongsian yang sangat baik lah, yang kita tak boleh lupa kepentingan kebersamaan ni. Ya, Dr. Elsa. Dr. Elsa, sekarang sampai pula giliran Fakulti Perubatan. Okay, so kita ada satu lagi projek amalan positif dari Fakulti Perubatan. So Dr. Elsa, kita sering bercerita tentang kepentingan maklum balas, okay, daripada stakeholder atau kita panggil pemegang darah di UM.
Selalu kalau di UM kita akan dapatkan maklum balas daripada stakeholder melalui contoh C-test ataupun perbincangan dan juga mesyuarat bersama dengan pelajar, persatuan alumni dan juga majikan. Tapi kadang-kadang adalah sangat sukar untuk kita dapatkan maklum balas yang berkualiti. So maklum balas di sini bermakna juga aduan, okey, aduan yang berkualiti daripada apa yang kita terima untuk tujuan penambahbaikan. So apa pendapat Dr. Elsa dalam perkara ini? Dia betul, sebenarnya kita nak mendapatkan maklum balas yang berkualiti ni sukar sebenarnya, terutama macam daripada pelajar. Kadang-kadang kita perasan dalam C-test pun bila kita dapat maklum balas pelajar ni kadang-kadang dia tidak bersifat konstruktif. Kadang-kadang kalau semua okey, yang jawab okey, semua okey, kita tak dapat juga maklum balas yang kita nak. Macam mana kita nak buat penambahbaikan kan? Kalau tak ada apa yang okey kan? Jadi kita nak tahu yang okey tu apa. Adakah cara pensyarah tu, suara dia menarik ke, penampilan dia menarik, atau mungkin nota-nota kuliah yang disediakan tu sangat ringkas dan mudah difahami. Jadi kalau ada cara kita dapat memahamkan pelajar-pelajar ni cara untuk memberi maklum balas ni, adalah barulah lebih baik, kita dapat betul maklum balas yang bermakna daripada mereka. Ya, sebab itulah saya ada satu aktiviti seterusnya dari Fakulti Perubatan yang berkaitan dengan perkara ini yang sangat menarik. Mengapa? Sebab mereka amalan positif mereka adalah mengajar, melatih pelajar bagaimana memberi maklum balas dengan konstruktif. So mari kita saksi video sebelum saya memberi penjelasan. Nantilah nanti macam mana nak balik. Ada lagi? TikTok. Oh, dah terlepas. Tak apalah. Kenapa tak ada? Ada tak ni? Ada tertinggal.
So saya rasa menarik kan Dr. Siang aktiviti ni, sebab sebenarnya dia dapat perubahan yang sangat ketara selepas dia memberikan latihan kepada pelajar-pelajar ni bagaimana cara untuk memberikan maklum balas. Perubahan seperti macam mana ya Dr. Elsa? Okey, kalau dulu kadang-kadang komen-komen yang diberikan tu tak spesifik. Yang kalau tadi saya kata okey, semua okey. Kadang-kadang ada juga yang tak okey, tapi cara dia memberikan maklum balas tu kadang-kadang boleh menyinggung perasaan jugalah. Jadi skill yang dia didapati untuk cara memberikan maklum balas tu, saya rasa dapat memberikan maklumat yang lebih jelas dan apa orang kata, Tidak menyakitkan hati tidak menyakitkan kadang-kadang hati. kan. Kadang-kadang kalau kita dapat maklum balas daripada seseorang tu, kalau kita rasa sakit hati, Ya, kita betul. tak rasa nak buat perubahan Ya. kan. Ya betul cakap Dr. Elsa, sebenarnya nak memberi maklum balas juga perlukan skill tertentu. So kalau tidak, maklumat tidak dapat disampaikan dan kalau maklumat tidak dapat disampaikan dengan jelas dan betul, penambahbaikan tidak dapat dijalankan. Betul. So nampaknya ini satu usaha yang sangat baik dan kita harap latihan seumpama ini bolehlah diteruskan di PTJ yang lain. So kita harap ada idea-idea lain yang dapat muncul juga di PTJ lain selepas perkongsian ni kan. Kita ada satu lagi amalan positif yang nak kita kongsikan dalam sesi ni. Kali ini berkenaan dengan SOP. Saya rasa mesti ramai yang kata alah SOP lagi. Penat dah dengan cerita SOP ni. Okay, sebenarnya SOP ni banyak membantu. So jangan salah faham bahawa SOP ni adalah istilah yang menyusahkan orang. Sebenarnya dia banyak membantu kita apabila dalam melaksanakan atau menyempurnakan sesuatu tugasan. Terutama contoh Dr. Elsa, terutama bagi pegawai baru atau pegawai yang dipindah ke PDJ dari satu PDJ ke PDJ yang lain, sebab dia perlu something untuk rujuk macam mana nak menyelesaikan suatu kerja, ataupun dia perlu rujuk proses kerja bagi pegawai baru. So dia adalah sangat penting Dr. Elsa SOP tersebut. So SOP yang kita nak kongsikan daripada UMC SAT pada hari ini, apa bezanya daripada SOP yang biasa kita dengar arahan kerja yang kita selalu sebut-sebut tu? Okey, dalam amalan positif UMC SAT ini, dia adalah SOP dalaman yang spesifik dibangunkan oleh pegawai UMC SAT untuk memantau kerja-kerja dalaman sahaja. So tapi detail tu mungkin kita tonton video dulu, lepas tu saya jelaskan. Okey. I rasa you kena duduk dekat sikit. Dekat mana? Kan? Face, tak boleh hala saya sahaja. So okey, walaupun pendek sahaja video tapi jelas kita nampak. Tapi Dr. Elsa perasan tak sistem urusan yang SOP dalaman yang UMC SAT paparkan tadi ni lebih kurang sama dengan dokumen kualiti peringkat pusat Bukan sama Dr. Siao. Saya ingat yang sama, mereka hantar ke QMAC untuk kelulusan QMAC seperti biasa. Tidak. Actually, this SOP adalah spesifik dibangunkan oleh UMC SAT. Seperti yang saya mention tadi, dia adalah tujuan untuk memantau dan mengawal tugasan pegawai di UMC SAT. So, kita ada dua jenis dokumen kualiti. Kita ada dokumen kualiti yang berdaftar dengan pihak QMAC, kita consider as a dokumen kualiti berpusat, ya, di mana dokumen kualiti tersebut adalah digunakan oleh semua warga UM. Dan kita juga ada jenis dokumen kualiti ataupun SOP, kita panggil SOP di PDJ masing-masing, di mana tujuan dia adalah memantau tugasan pegawai di PDJ tertentu sahaja.
Jadi sebenarnya apa yang dilaksanakan di UMC SET ni sepatutnya memang dijadikan contoh lah. Dan memang patut, saya sebenarnya nak cakap memang patutlah mereka dapat amalan positif ni, sebab sangat sistematik kan cara dia membangunkan SOP ataupun arahan kerja dalaman di peringkat UMC SET. Dan saya rasa dia boleh, memang patut dijadikan contoh, sebab selepas proses semakan semula arahan kerja secara besar-besaran yang sedang berlaku sekarang ni, semua arahan kerja yang berkaitan dengan PTJ masing-masing sahaja akan dikembalikan kepada PTJ, dan kalau PTJ ni tidak ada rujukan untuk SOP ni, dia akan jadi susah lah, dan macam susah untuk memantau proses sesuatu proses kerja tu. Tapi kadang-kadang ada juga setengah orang kata kalau ada SOP ni susah, sebab nanti kalau tak ikut SOP kena NC masa audit. Ya, selalu warga UM akan mention macam ini. Ada SOP, senang saya dapat NC, ataupun akan timbul masalah nanti audit, ataupun kita panggil naziran tadi. Kita ada istilah baru naziran. So ini sebenarnya tidak, okey. Ini adalah anggapan yang salah. Seperti yang kata tadi, SOP adalah tujuan untuk kawalan dan pemantauan. So NC bukan dari SOP. Okay, sekali lagi, NC is not from the SOP. Tetapi NC ni timbul sebab salah laku atau kecuaian pegawai itu sendiri masa menjalankan tugasan. So Dr. Elsa tidak mengena dengan SOP, Dr. Elsa. So, kalau tak ada SOP pun boleh dapat NC jugalah. Sebenarnya kalau ada NC lebih mudah kalau kita nak kenal pasti di mana masalah dalam proses kerja tu. Jadi kalau kita nampak jelas flow proses kerja tu, kita nak cari mana punca masalah tu lebih mudah sebenarnya. Ya. Okey, Dr. Elsa, saya rasa masa lalu dengan cepat. Saya tengok jam kat sana pun dah lebih kurang 1 jam dah. Saya rasa dah cukup masa perbincangan untuk webinar kali kedua. So mungkin kita boleh jumpa next year, dan mungkin kita boleh jemput tetamu yang lain untuk bercerita tentang perkara yang lain. Tapi sebelum Dr. Hazli nak datang lagi pun boleh juga. Kita memang welcome. Okay? Tapi sebelum kita bersurai, mungkin kita boleh tanya, ada apa-apa lagi yang nak dikongsikan oleh dua tetamu khas kita. So Dr. Hazli, sebagai kata akhir. Okay, saya tak ada apa lagi nak untuk tambah. Cuma saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada QMAT, terutama Dr. Elsa dan Dr. Xiao, kerana menjemput saya ke webinar perkongsian amalan positif sistem pengurusan kualiti. So, jadi saya berharap apa yang telah saya kongsikan sebentar tadi mengenai IFAS terutamanya sedikit sebanyak dapat menggalakkan pusat-pusat, fakulti-fakulti, unit-unit dan jabatan-jabatan yang lain untuk membangunkan sistem yang sama ataupun lebih kurang sama, bagi memastikan satu sistem yang lebih baik yang dapat menjimatkan masa dan mengurangkan kesilapan, terutama dari segi memproses borang-borang manual. Dan mungkin akhir sekali saya terbukalah untuk kepada mana-mana pihak sekiranya mereka hendak menggunakan khidmat saya untuk membangunkan sistem seperti yang telah saya bangunkan untuk fakulti kejuruteraan, tapi dengan syarat perlu mendapat kebenaran dekan fakulti kejuruteraan terlebih dahululah. So jadi bila ada kebenaran baru kita boleh berbincang lebih lanjut lah. Okay, mengenai kos pembangunan kita PM tepilah. PM ni cerita sensitif sekarang ke? Oh, ya. Cerita PM ni tak tahu, mungkin sekarang ni sedang berlangsung apa jadi cerita PM kita ni, tapi mungkin tak sesuai kita bincangkan kat sini. Walau apapun, terima kasih Dr. Hazli, dan Dr. Hazli pun dah buka jalan. Siapa-siapa yang nak menghubungi beliau, bolehlah menghubungi beliau untuk mendapatkan nasihat lanjut untuk membina aplikasi seperti IFAS. Dan terima kasih juga kepada Puan Asniza kerana sudi meluangkan masa bersama kita. Mungkin boleh berkongsi juga kata akhir sebelum meninggalkan sesi webinar kita. Okey. Terima kasih kepada Dr. Elsa dan Dr. Xiao atas dan juga QMAC atas jemputan. So daripada saya, yang kata-kata terakhir,
Cuma ingin saya sampaikanlah, memberi tu akan menghasilkan lebih memberi. So dalam kerja berpasukan tu, selain saya nak mencapai hasrat ataupun matlamat organisasi, selain tu juga saya nak orang lain pun belajar satu tentang kebaikan. Dan biar kebaikan tu terus berjangkit dan berjangkit. Dan kita tak tahu kebaikan mana yang akan memudahkan kita lah di masa akan datang. Itu saja. Terima kasih, terima Doktor. kasih. Terima kasih Dr. Hazli dan juga Puan Azniza. Terima kasih. So dengan ini, maka kami mengucapkan terima kasih kepada semua warga UM bersama kami pada petang ini. Tetapi, saya kena minta izin, kami akhirkan webinar ini dengan pantun dari Dr. Elsa. Terima kasih Dr. Siaw. Saya memang teringin nak berpantun sebelum kita habis sesi ni. Orang daik pergi menuba, dapat seekor ikan haruan. Amalan baik mesti dicuba, tingkat kualiti dan penambahbaikan. Pohon berangan tempat bertemu, kirangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu untuk membina bangsa dan negara. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohon. Terima kasih dan berjumpa lagi. Bye.